Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam pembelajaran seterusnya Akhlak Islamiah tingkatan 2 pelajaran 24 muka surat 184 hingga 190. InsyaAllah cikgu akan berkongsi yang ini berkaitan akhlak Islamiah. Yang ini bertajuk malu perisai iman. Untuk kita membicarakan lebih lanjut berkaitan dengan malu, apa itu malu? Malu ni satu perasaan yang mana yang mampu mencegah kita daripada membuat perkara-perkara yang dibenci atau yang perkara yang tidak disukai Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan lihat satu persatu dari segi definisi apakah yang diperkatakan dengan malu. Malu ini dari segi bahasa bermaksud kita kembali kepada fitrah atau rasa segan. Definisi segan ni merujuk kepada Kamus Dewan, bukan merujuk kepada dialog-dialog negeri dan sebagainya. Yang mana segan, apa maksud segan? Ialah berasa aib atau perasaan tidak selesa untuk melakukan sesuatu yang buruk kerana tidak mahu dihina. Maksudnya dia rasa macam satu masalah, ada rasa satu keburukan bila dia melakukan satu benda buruk, takut dia dihina. Contoh, dia malu, dia rasa aib kalau dia mencuri, dia rasa aib kalau dia melakukan pergaulan bebas, dia rasa aib kalau dia mengumpat. Okey, kita tengok lagi. Seterusnya, dalil nakli. Faja'at ihdahuma tamshi ala istihya'in qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Surah Al-Qasas, surah yang ke-28 ayat yang ke-25. Maksudnya, kemudian salah seorang perempuan, dua beradik itu datang mendapatkan Musa dengan berjalan dalam keadaan tersipu-sipu, malu sambil berkata, sebenarnya bapaku menjemputmu untuk membalas budimu kerana memberi minum binatang ternakan. Kisah ni macam ni. Nabi Musa membantu dua orang gadis memberi minum pada binatang ternakan. Akhirnya bapa gadis tersebut menjemput Nabi Musa ke rumahnya untuk makan. Okey, dan kalau kita ada kisah dia. Pada saya akhirnya Nabi Musa bernikah dengan salah seorang itulah. Okey, seterusnya contoh sifat malu yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Mughirah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gigih menunaikan solat malam sehingga bengkak kedua-dua kakinya. Apabila ditanya, baginda menjawab, afala akunu abdan syakura, adakah aku ini hamba yang tidak bersyukur? Maksudnya di sini, apa yang malu dia maksudnya, bila Allah dah bagi nikmat, bila Allah dah mendeklar, Allah telah tentang dia sebagai kasih Allah, dan Muhammad dia rasa malu. Bila rasa malu, dia mempertikatkan amal ibadahnya kepada Allah. Okey, seterusnya kita lihat sifat malu yang dituntut. Ada beberapa sifat malu yang dituntut. Yang pertama, sifat malu melakukan maksiat atau benda haram. Contoh, malu untuk berjudi, malu untuk mengupat, malu untuk mengutuk rakan. Sebab apa? Benda-benda itu mendatangkan keburukan. Okey, yang kedua, malu melakukan perintah Allah seperti tidak menunaikan solat fardu, makan di keadaan air ramai pada siang hari bulan Ramadan. Okey, seterusnya, malu meninggalkan perkara sunat seperti tidak menunaikan solat sunat rawatib, tidak menderma ketika rakan ditimpa musibah. Yang keempat, malu melakukan perkara makruh seperti makan dengan tangan kiri, berbual kosong, tidak bercakap sopan. Okey, seterusnya, malu yang dilarang. Malu ni tak boleh. Sifat malu dalam kategori ni tak boleh. Yang pertama, malu nak belajar. Dalam konsep Islam, malu kita belajar tak ada. Maksudnya, bila cikgu panggil, malu berada di hadapan kelas. Itu malu yang dilarang. Islam tak bagi. Malu membaca di hadapan ramai, tak boleh. Kita kena keluarkan potensi kita, bakat kita dan sebagainya. Okey. Yang ketiga, malu ke majlis ilmu. Yang keempat, malu bertanya. Sebab kata patah Melayu, malu bertanya sesat jalan. Okey. Yang seterusnya, malu melakukan perintah Allah. Contoh, malu nak jadi imam solat, malu berucap di khalayak ramai, malu mengaku ibu yang miskin dan tua. Okey, seterusnya, malu melakukan kebaikan, malu bertanya, malu berada dalam majlis ilmu. Aku tak boleh kalau orang kata kalau aku duduk majlis ilmu ni warak sangat. Okey, itulah nak perkatakan. Okey, hubungan sifat malu dengan iman. Al-haya'u minal iman. Maksudnya, malu itu sebahagian daripada iman. Tahap iman seseorang berkait dengan sifat malu. Malu yang dimaksudkan ini malu yang menepati kehendak syarak, yang membawa kebaikan,
orang yang beriman sentiasa malu melakukan larangan Allah dan meninggalkan suruhannya. Orang yang tidak ada sifat malu, dia akan melakukan maksiat tanpa segan, silu. Oleh itu, keimanan dan ketaatan seseorang berkaitan dengan sifat malu. Yang mana sifat malu mampu mencegah kita melakukan benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Taala. Kita lihat apa yang berlaku kalau kita tak ada kenapa kita perlu ada sifat malu. Yang pertama, benteng keimanan. Orang yang malu akan menjaga maruah diri daripada terjebak dengan gejala yang tak murah. Tapi kalau orang tak malu, dia terlibat dengan pelacuran, terlibat dengan pergaulan bebas, buang anak dan sebagainya. Okey, yang kedua, berlumba mentaati perintah Allah, Rasul serta mengharapkan redha Allah. Yang ketiga, orang yang malu sentiasa terhindar daripada melakukan maksiat. Sebab apa? Dia melaksanakan malu-malu yang dituntut oleh agama. Yang keempat, sifat malu seseorang menyalahkan kecintaan akhlak dan kemuliaan insan. Kita tahu sebagaimana disia maklum, Nabi Muhammad SAW diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Apabila kita ada sifat malu, kita antara orang-orang yang terbaik. Okey, seterusnya kita buat latihan. Nyatakan maksud malu dari segi istilah dan bahasa. Menyatakan dalil nakli berkaitan sifat malu yang dituntut dalam Islam, yang kedua. Yang ketiga, nyatakan contoh sifat malu yang patut diamalkan oleh seorang murid. Kena selalu bertanya. Okey. Rasulullah bersabda, sesungguhnya malu membawa kebaikan. Terangkan. Dalam konteks ni saya nak awak cuba buat soalan kebat lah yang pertama tu. Okey. Yang kategorikan malu yang dituntut dan malu yang dilarang. Maksudnya buat klasifikasikan malu yang dituntut, malu yang dilarang. Okey, seterusnya Zaliha malu menjawab soalan guru dalam kelas kerana takut ditertawakan. Nyatakan pandangan anda berserta hujah yang sesuai. Okey, kita tengok di sini.